Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu sekali lagi kita di dalam pelajaran akidah tahun 4. Kepada pelajar-pelajar tahun 4, hari ini kita akan mempelajari tajuk baru. Sebelum kita belajar, Mukadimah minta anak-anak tahun 4 bersedia dengan buku teks dan juga buku aktiviti akidah. Anak-anak yang dikasihi sekalian, hari ini Mukadimah nak masuk tajuk, Mukadimah nak masuk pelajaran 3 iaitu unit 1 dan unit 2. Pelajaran 3 ini adalah tajuk yang menerangkan tentang keistimewaan Islam. Baiklah anak-anak sekalian, kita mulakan dengan unit 1 terlebih dahulu, iaitu Islam sebagai cara hidup. Islam sebagai cara hidup. Okey, apa yang anak-anak lihat dalam slide yang Mukadimah tunjuk ini adalah potongan daripada buku teks. Jadi sebelum kita memulakan pelajaran, Mukadimah minta anak-anak tahun 4 buka buku teks akidah muka surat 32. Mukadimah ulangi sekali lagi, buku teks akidah muka surat 32. Okey. Tajuk bagi unit pertama yang kita nak belajar hari ini adalah Islam sebagai cara hidup. Mari sama-sama ikut Mukadimah baca petikan yang terdapat di dalam buku teks masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan hanya Islam sahaja cara hidup yang sesuai diikuti oleh manusia. Mukadimah ulangi sekali lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan hanya Islam sahaja cara hidup yang sesuai diikuti oleh manusia. Tiada agama atau cara hidup lain yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada agama atau cara hidup lain yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan Islam terdiri daripada 3 perkara. Keistimewaan Islam terdiri daripada 3 perkara. Iaitu alami, rabbani dan syumul. Mukadimah ulangi sekali lagi, alami, rabbani, syumul. Baiklah, berdasarkan teks yang dibaca tadi, kita boleh jelas kita dapat apa perkara yang diterangkan di dalam teks tersebut, iaitu yang pertama, dinyatakan bahawa Allah menentukan hanya Islam cara hidup yang paling sesuai. Hanya Islam cara hidup yang paling sesuai. Yang kedua, untuk diikuti oleh manusia. Untuk diikuti oleh manusia. Dan yang ketiga, tiada agama atau cara hidup lain yang diterima Allah. Anak-anak yang dikasihi sekalian, di dalam dunia ini memang banyak agama, ada pelbagai agama. Namun, kita kena faham dengan jelas bahawa agama Islam sahaja agama yang mempunyai cara hidup yang paling sesuai. Dan agama Islam ini boleh dianuti
oleh semua manusia. Tidak kira golongan miskin, golongan kaya, orang yang duduk di London, orang yang duduk di Jepun, di mana-mana sahaja agama Islam ini boleh dianuti. Tiada agama atau cara hidup lain yang diterima Allah. Maknanya dalam banyak-banyak agama yang ada dekat muka bumi ini, yang Allah hanya terima adalah agama Islam. Harap anak-anak jelas dengan poin yang Mukadimah dah nyatakan tersebut. Seterusnya, Islam terdiri daripada 3 bahagian. Islam terdiri daripada 3 bahagian. Yang pertama, Rabbani. Yang kedua, Syumul. Yang ketiga, Alami. Okey, Mukadimah ulangi sekali lagi. Yang pertama, Rabbani. Yang kedua, Syumul. Yang ketiga, Alami. Baiklah, anak-anak sekalian, untuk pelajaran akan datang, kita akan terangkan setiap bahagian ini secara detail. Untuk hari ini, Mukadimah akan masuk satu poin sahaja, iaitu bahagian Rabbani. Okey, sebelum Mukadimah masuk kepada poin seterusnya, apa itu Rabbani? Anak-anak mesti akan bertanya, apa itu Rabbani? Seperti mana yang Mukadimah nak bagi tahu adalah Rabbani ini sesuatu yang datang dari Allah. Rabbani ini adalah sesuatu yang datang dari Allah. Itu dia punya ringkasan dia. Syumul ini bermaksud lengkap dan menyeluruh dalam semua aspek kehidupan. Maknanya agama Islam ini lengkap dan menyeluruh dalam semua aspek kehidupan. Dari segi ibadah, dari segi akhlak, dari segi muamalat, semuanya melengkapi. Dan yang ketiga adalah Alami. Alami ini bermaksud Islam ini sesuai untuk semua orang, sesuai untuk di mana-mana dan juga pada bila-bila masa. Agama Islam ini sesuai untuk semua orang, sesuai di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa. Okey, itu adalah ringkasan bagi 3 poin penting tersebut. Nanti dalam kelas akan datang, Mukadimah akan terang secara detail. Baiklah. Okey, kita dah nak masuk unit 2. Sebelum kita masuk unit 2, kita cuba kita ulang balik poin penting bagi unit 1. Okey, yang pertama tadi, Allah hanya menentukan hanya Islam agama yang paling sesuai untuk diikuti oleh manusia. Kemudian tiada agama atau cara hidup lain yang diterima Allah. Kemudian Islam ini terdiri pada 3 bahagian, Rabbani, Syumul dan Alami. Okey anak-anak, Mukadimah harap dengan poin-poin yang ada ini, anak-anak boleh ingat dan faham dengan jelas. Okey, kita pergi kepada unit 2. InsyaAllah dalam unit 2 ini kita masuk yang poin pertama tadi, iaitu Rabbani. Tajuk poin yang kedua unit 2 adalah Islam cara hidup yang Rabbani. Okey, anak-anak boleh bersedia, boleh buka buku teks muka surat 33, iaitu unit 2 Islam cara hidup yang Rabbani. Baiklah, mari kita baca bersama-sama teks yang ada di dalam buku tersebut. Apakah erti Rabbani, Ibu? Rabbani adalah sesuatu yang datangnya daripada Allah. Apakah yang dimaksudkan dengan sesuatu itu? Setiap perbuatan, hukum, suruhan
dan larangan dalam Islam datangnya daripada Allah. Okey, kita pergi ke baris yang bawah. Okey, semua anak-anak dapat tengok tak pokok bunga dalam pasu ni? Okey, setiap bunga itu ada tertulis tentang Islam itu Rabbani. Dari segi apa? Okey, yang pertama hukum Islam. Kedua, suruhan Islam. Ketiga, larangan Islam. Keempat, peraturan Islam. Semua keempat perkara ini adalah datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak sekalian, sekarang kita pergi kepada huraian tentang Islam itu bersifat Rabbani. Okey, apa itu Rabbani? Rabbani adalah sesuatu yang datang daripada Allah. Rabbani adalah sesuatu yang datang daripada Allah. Apa maksudnya? Sesuatu yang datang daripada Allah itu apa maksudnya? Setiap peraturan, hukum, suruhan, larangan, semuanya datang daripada Allah. Okey, anak-anak kena ingat, Rabbani tadi adalah sesuatu yang datang daripada Allah. Apa yang datang daripada Allah? Iaitu peraturan. Allah adakan dekat atas muka bumi ini peraturan. Allah datangkan hukum. Allah nyatakan suruhan-suruhan yang dia suruh kita buat. Dan Allah nyatakan larangan-larangan yang kita perlu elakkan daripada melakukannya. Semua perkara-perkara tersebut adalah daripada Allah. Okey, anak-anak sekalian, kita masuk poin yang pertama, larangan dalam Islam. Apa itu larangan dalam Islam? Semua orang tertanya-tanya. Baiklah, larangan dalam Islam adalah perkara yang dilarang oleh Allah untuk kita lakukan. Perkara yang dilarang oleh Allah untuk kita lakukan. Okey, apakah dia perkara yang dilarang itu? Okey, cuba tengok dua gambar yang Muallimah bagi dan apakah kaitan dengan perkara yang dilarang. Okey, satu gambar tentang jangan tinggal solat. Satu gambar tentang hargai dirimu dengan menutup aurat. Jadi kalau ia menjadi benda yang dilarang, dia akan jadi meninggalkan solat. Perkara yang sangat dilarang oleh Allah adalah meninggalkan solat. Sebab itulah dalam gambar tersebut dia nasihat pada kita jangan tinggal solat ya. Maksudnya solat itu sangat penting kepada orang Islam. Apa kaitan dengan gambar yang kedua? Membuka aurat. Perkara yang dilarang oleh Islam adalah membuka aurat. Kita ini lelaki ke perempuan ke telah dinyatakan aurat-aurat yang kita perlu tutup. Kalau lelaki daripada pusat hingga lutut. Kalau perempuan seluruh tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan. Jadi yang bahagian lain semua kena tutup. InsyaAllah anak-anak tahun 4 dia dalam proses untuk menuju kepada alam baligh. Dia perlu bersedia dengan benda-benda macam ni. Dah perlu elakkan daripada tinggal solat. Dah perlu cuba membaiki diri supaya sentiasa menjaga aurat. Okey, seterusnya apa lagi perkara yang dilarang? Kalau kita tengok gambar ni mesti kita dah tahu. Apa dia perkara yang dilarang? Contohnya mencuri. Dalam Islam kita sangat dilarang mencuri. Yang ini selalu berlaku di sekolah, selalu juga berlaku. Apa perkara yang dilarang ini adalah membuli. Kita tidak boleh membuli orang yang lebih muda daripada kita. Kerana itu adalah perkara yang sangat dibenci oleh Allah. Yang gambar yang ketiga ini, kalau anak-anak tengok, dua orang pelajar lelaki, dia seolah-olah macam mengumpat
atau boleh juga jadi seperti mengejek. Tengok situ. Dia nak kata kawan dia tadi, dia berbisik sambil ketawa-ketawa, badan kawan dia macam badak sebab besar. Jadi, apa perkara yang kita tak boleh buat? Kita tak boleh mengumpat, kita tak boleh buat fitnah, kita tak boleh mengutuk, mengeji dan banyak lagi anak-anak. Ini sikit saja maklimah kupaskan tentang perkara yang dilarang sebab tahun 4 dia tak boleh belajar yang aras tinggi, nanti takut tak faham. Okey, seterusnya. Apa yang kamu boleh lihat dengan gambar tersebut? Ni yang maklimah nyatakan perkara-perkara ni yang biasa berlaku di kalangan anak-anak. Menonton bahan lucah. Okey, anak-anak sekalian, pada waktu PKP, ibu bapa sangat bertanggungjawab dengan pendidikan anak-anak sekalian. Mereka sanggup belikan handphone, sanggup belikan laptop untuk anak-anak belajar online. Namun ibu bapa tak sempat nak memantau keadaan di waktu ibu bapa kamu pergi kerja. Jadi dia serah kepada kamu bahan-bahan tersebut dengan nasihat-nasihat, jangan buat ni, jangan buat tu, guna laptop, guna handphone. Jadi bila mak ayah tak ada, kitalah membantu mengurus diri kita, memilih apa yang baik untuk diri kita lakukan. Kalau kita tahu benda itu dilarang oleh Allah, kita tak buat. Kita cuba jadi anak-anak yang bersifat muraqabah, iaitu merasa Allah ada bersama kita. Bila kita nak kelik saja cerita yang tak elok, kita ingat Allah melihat, mak ayah tak lihat. Okey. Seterusnya kita pergi poin kedua. Kalau tadi larangan, sekarang suruhan pula. Suruhan dalam Islam yang Allah suruh kita. Apa yang Allah suruh kita buat? Okey. Suruhan ini adalah perkara yang disuruh oleh Allah untuk kita lakukan. Bila Allah suruh ni, kita tak boleh kata tidak. Terutama perkara itu kalau jadi kewajipan. Okey. Maklimah dah tulis kat situ, solat. Maklimah memang sangat utamakan dalam kita punya kelas ini tentang solat. Sebab anak-anak sangat bermasalah dengan solat. Kalau dulu dekat sekolah, cikgu boleh pantau kan. Tapi dekat rumah ni kadang-kadang mak ayah sibuk tak sempat pantau solat kita. Memang mak ayah letak sepenuhnya tanggungjawab pada antum. Okey, solat. Suruhan dalam Islam dia suruh kita solat. Okey, yang kedua, apa lagi yang Islam suruh kita buat? Membaca Al-Quran. Anak-anak sekarang ni dia sangat berkira membaca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran satu muka je, tapi kalau duduk depan gadget 3 jam pun tak apa. Jadi kita kena stabilkan ibadah kita dengan Allah dengan hiburan kita, masa kita dengan dunia. Masa kita dengan Allah dengan masa kita dengan dunia. Okey, apa lagi ibadah yang Allah suruh kita buat? Bersedekah. Allah suruh kita banyakkan bersedekah walaupun kita tak ada duit banyak, kita tak bekerja pun. Ada duit pun mak ayah bagi. Boleh dia bersedekah. Kalau kita ada peluang pergi masjid, kita boleh letak dalam tabung masjid. InsyaAllah segala perbuatan antum tadi akan diganjari pahala. Okey, apa lagi suruhan dalam Islam? Ni maklimah memang fokus pada solat, pada ibu bapa, taat pada ibu bapa. Kalau musim PKP, sedia maklum kan mak dengan ayah duduk dalam rumah bersama antum dalam tempoh masa yang panjang, dan kadang-kadang dengar keluhan mak ayah ni penat yang sangat-sangat. Kadang-kadang rumah kemas bersepah balik. Kita sebagai anak kena faham perkara-perkara yang boleh menyebabkan mak ayah kita ni sedih, penat kan. Jadi kita kena ingat tu, taat kepada ibu bapa. Perkara yang paling utama dalam Islam, suruhan dalam Islam. Okey, selain pada ibu bapa, maklimah kaitkan kat sini, dalam Islam, anak-anak perlu hormati guru. Guru ni adalah orang yang memberi ilmu. Macam mana teruk dia cikgu tu, kita perlu hormati dia. Sebab sampai bila-bila pun dia punya ilmu tu sentiasa ada dalam diri kita. InsyaAllah kita cuba buat. Okey, selain daripada manusia, kita juga disuruh oleh Islam berbuat baik kepada haiwan. Contohnya kucing, arnab, haiwan-haiwan yang kita bela.
buatlah sebanyak mana kebaikan kepada haiwan ni, insya-Allah tindakan antum itu tidak sia-sia, sebabnya dia adalah antara suruhan dalam Islam. Okey, habis poin yang kedua, kita masuk hukum dalam Islam. Anak-anak tahu apa itu hukum? Okey, hukum ini sesuatu penegahan atau larangan. Sesuatu yang perbuatan itu kita nak tegaskan, kita nak larangkan dia tu, ada satu hukum. Yang mana bila ada saja hukum, kita tahu, oh ni boleh buat tak? Yang ni kalau buat dapat apa? Okey. Hukum dalam Islam ada 5. Okey, maklimah masuk yang wajib. Kadang-kadang anak-anak dia tak tahu wajib ni apa. Okey, wajib ni dilakukan dapat pahala, jika ditinggalkan dapat dosa. Ingat tu, buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Apa perkara yang wajib, mukadimah? Okey. Yang pertama, solat. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, taat kepada ibu bapa. Kedua ibu bapa. Bukan 3 ni je, banyak lagi. Tapi mukadimah ambil contoh yang biasa dilakukan oleh anak-anak. Solat memang anak-anak selalu buat. Puasa memang dah wajib buat. Taat kepada ibu bapa, itu juga adalah kewajipan. Kalau siapa tak taat tadi, macam mukadimah cakap ni lah, dapat dosa. Okey, apa itu sunat? Okey, sunat ini dilakukan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Okey anak-anak, sunat ni sebenarnya menambah pahala untuk kita ke syurga. Tapi bila sunat ni adalah satu benda yang sukar sangat dilakukan. Sebab apa? Sebab orang akan cakap lah, tak payah buat tak apa, tak berdosa. Itulah istilah sunat. Jadi kita kena ingat, kita kadang-kadang dapat nak ibadah pun ada masalah kita buat kan. Solat kadang-kadang tak solat penuh kan. Jadi ibadah-ibadah sunat ni lah yang membantu menambah pahala kita. Okey, apa contoh pahala ibadah sunat, mukadimah? Contohnya solat sunat, puasa sunat, bersedekah, atau contoh lain baca Quran. Semua tu perkara sunat. Sebab tu lah mukadimah tak cakap kalau tak baca Quran tak berdosa. Sebab dia adalah sunat. Bila kita baca, kita dapat pahala. Jadi jadikan perkara itu sebagai rutin hidup kita. Solat sunat tak boleh dah nak solat banyak-banyak, mukadimah. Sekurang-kurangnya solat duha. Kan? Benda yang mudah. Okey, puasa sunat. Kalau tak boleh sebulan sekali, 2 bulan sekali, kita cuba. Bersedekah ni kita rasa kita boleh buat bila-bila masa kan. Sekarang dah ada sedekah online kan. Okey. Yang ketiga harus. Dan anak pun tak pernah dengar agaknya hukum harus ni. Apa dia harus? Dalam Islam, harus ini tidak berdosa jika melakukannya atau meninggalkannya. Buat tak berdosa, tinggal pun tak berdosa. Ini macam pelik je kan? Apa dia harus? Okey, harus ni contoh makan. Tak makan pun tak berdosa, makan pun tak berdosa. Nampak tak? Itu benda yang kebiasaan. Sebab tu kan nanti kita akan masuk tajuk ibadah. Semua perbuatan kita dari bangun tidur sampai kita tidur semula itu adalah ibadah. Kadang-kadang orang fikir ibadah ni sembahyang, puasa. Tidak juga. Yang itu ibadah yang wajib, yang khusus. Kita ada ibadah umum, makan, bersukan, tidur. Tidur itu ibadah. Tidur pun nak jadi ibadah, adalah cara-cara dia kan. Okey, bersukan. Kalau kamu tak bersukan tak berdosa. Kalau kamu tak buat dia, kamu bersukan tak berdosa, tinggalkan sukan pun tak berdosa. Cuma bila kita bersukan, kita akan dapat manfaat badan sihat. Nampak tak? Islam dia adakan satu hukum ni, kita nak buat ke tak nak buat ke, tapi bila kita fikir manfaat, kita akan cuba buat. Tidur ini adalah hukumnya harus. Kalau kamu tak nak tidur sampai besok pagi pun tak berdosa. Tapi apa yang kamu akan tanggung adalah tak boleh nak belajar besok sebab mengantuk. Sebab itulah kita perlu fikir perkara-perkara harus ni, kalau kita buat jadi apa, kalau tak buat jadi apa. Okey, seterusnya haram. Yang ni semua anak-anak tahu. Melakukannya berdosa, meninggalkannya dapat pahala. Kalau wajib tadi, melakukannya dapat pahala, meninggalkannya dapat dosa. Tapi kalau haram, melakukannya berdosa, meninggalkannya dapat pahala. Apa dia perkara haram?
Contoh, meninggalkan solat. Mukadimah sebut solat lagi. Mencuri dan membuka aurat. Mukadimah sebut yang biasa bermain di dalam kehidupan harian anak-anak. Mukadimah cuba buat solat ini sesuai untuk anak-anak. Mencuri. Kadang-kadang kita tak sedar. Kita ambil barang kawan kan. Jadi kita kena faham. Benda macam tu boleh jatuh hukum haram. Membuka aurat. Tu kena ingat. Kadang-kadang kita tak pergi, tak jumpa mukadimah dekat sekolah. Kita dekat rumah kan. Bila kita keluar kita tak sedar. Kita pakai tudung singkat ataupun kita pakai t-shirt ketat. Bila jumpa mukadimah kita malu. Kita jangan malu dengan mukadimah, tapi yang kita takut kita kena malu dengan Allah. Okey, seterusnya makruh. Ni anak-anak dia jarang dengar perkataan makruh ni. Benda ni mukadimah makruh. Makruh adalah melakukannya tidak berdosa, meninggalkannya dapat pahala. Kalau harus tadi buat ke tinggal ke tak berdosa. Tapi kalau makruh, kita buat tidak berdosa. Tapi kalau kita tinggal kita dapat pahala. Apa dia perkara makruh? Ni mukadimah ambil contoh yang biasa mukadimah nampak di kalangan kita anak-anak murid ni kan. Okey, yang pertama bercakap semasa berwuduk. Bila cikgu ambil wuduk tu, duduk dekat paip tu kan panjang kan, boleh bercakap, boleh bersembang, basuh muka bercakap, basuh tangan bercakap. Yang kedua membazir air. Ada pernah sekali mukadimah tengok anak-anak ni ambil air, buka habis. Dia punya kekuatan air tu sampai habis satu badan dia dengan air. Sebenarnya itu adalah perkara yang makruh. Allah sangat suka kita meninggalkan perkara yang makruh. Memang tak berdosa pun, bukalah air banyak macam mana pun. Tapi dia adalah perkara makruh. Sebab apa? Bila kita buka air yang banyak, kita membazir. Bila membazir ini amalan syaitan. Okey, last sekali kita masuk kepada poin yang keempat, peraturan dalam Islam. Apa dia peraturan dalam Islam? Sesuatu yang ditentukan mesti diikuti atau dipatuhi. Sesuatu yang telah ditentukan, kita mesti ikut dan patuh. Macam tak lama lagi kita nak pergi sekolah kan? Kita dah boleh, dah diberi kelonggaran untuk bersekolah. Masuk dalam sekolah nanti, tak boleh dah macam dulu. Jumpa kawan salam kan, bertanya khabar, boleh peluk-peluk kawan kalau pelajar banin lah, banin dengan banin, banat dengan banat. Boleh peluk-peluk kawan, tanya khabar. Sekarang tak boleh. Masuk tu ada dia punya peraturan-peraturan. Banyak sangat peraturan yang telah mukadimah dengan muallim susun sempena untuk menyambut antum masuk ke sekolah. Begitu juga dengan Islam. Islam ada peraturan yang mesti kita patuhi. Okey, apakah dia contoh peraturan dalam Islam? Okay, dalam Islam, contoh, anak lelaki dan anak perempuan, adik-beradik, perempuan dengan lelaki, tak boleh tidur satu bilik. Kalau dia dah semakin membesar, perlu disediakan dua bilik. Anak lelaki tidur bilik lain, anak perempuan tidur bilik lain. Sebabnya tidak sesuai anak lelaki dengan anak perempuan berada dalam satu bilik. Kita pun tahu kan, anak perempuan cara dia lain, anak lelaki cara dia lain. Okey, jadi namun begitu ada saja orang yang tak dapat nak buat dengan masalah-masalah pasal rumah kan. Tapi kita jika ada kemudahan, kita cuba buat yang terbaik mengikut peraturan Islam. Sebenarnya Islam buat benda ni ada hikmahnya. Okey, kadang kita perempuan nak mandi pun sesuai bila kita bilik satu perempuan sekali, bilik perempuan dengan perempuan. Kalau ada lelaki kita akan rasa lain kan. Okey, yang kedua, contohlah tidak boleh menipu dalam jual beli. Islam dah buat peraturan dalam jual beli tak boleh menipu. Contohnya pernah berlaku dekat koperasi. Murid duit koyak, dia lipat-lipat dia pembeli. Bila mukadimah tu dah habis jualan, kiralah duit tu terbelah dua. Nampak kan? Kita tak boleh menipu dalam jual beli. Ataupun bagi duit shilling tak cukup. Kalau sekarang ni kita mungkinlah di kalangan anak-anak, tapi kita jangan jadi benda tu kebiasaan sehingga dia membawa pada kita semasa besar nanti. Okey, contoh yang lain, ni contoh yang besar lah. Orang yang mencuri dia potong tangan. Yang ni memang hukum yang Islam buat. Siapa mencuri dia potong tangan. Cuma dekat Malaysia dia tak buat benda ni. Kalau kita dekat Malaysia mencuri ada enactment ataupun undang-undang yang telah digariskan kepada hukuman bagi orang yang mencuri.
Okey anak-anak, rasanya selesai dah Maklimah terangkan tentang 4 perkara yang penting untuk membentuk inilah kehidupan yang robbani tadi. Okey, kita dah sampai penghujung. Maklimah nak sebut kesimpulan dah daripada apa yang kita belajar daripada awal tadi. Okey, unit 1. Anak-anak kena ingat ya. Unit 1 tadi, Islam sebagai cara hidup. Okey, apa poin penting? Agama Islam adalah cara hidup yang paling sesuai untuk semua manusia. Tak ada agama lain yang Allah terima melainkan Islam. Keistimewaan Islam ada 3 perkara. Rabbani, Syumul, Alami. Nampak tak? Dalam panjang-panjang Maklimah terang, ini poin penting yang awak kena ingat. Okey, kesimpulan bagi unit 2, Islam adalah cara hidup yang Rabbani. Macam mana Islam cara hidup yang Rabbani? Rabbani ini ialah sesuatu yang datang daripada Allah. Setiap suruhan, larangan, hukum, peraturan adalah dari Allah. Maklimah dah jelaskan apa suruhan, apa larangan, apa hukum, apa peraturan. Jadi Maklimah harap semua pelajar dapat faham dengan jelas apa yang Maklimah sampaikan. Okey, tahniah, selesai kelas kita hari ini. InsyaAllah antum adalah murid yang terbaik kerana berjaya membuka video yang Maklimah dah buat khusus untuk antum sepanjang kelas online kita. Okey, sebelum Maklimah tinggalkan kelas ini, Maklimah bagi tugasan untuk anak-anak. Okey, nanti buka buku aktiviti, siapkan latihan dalam buku aktiviti tersebut, muka surat 34 hingga 36. Cubalah jadi seperti mana yang Maklimah dah beritahu dalam kelas yang lepas, murid yang rajin berusaha. Cubalah jadi murid yang rajin berusaha. Bila dapat saja kerja, terus buat. Elakkan bertangguh-tangguh. Okey, Maklimah rasa setakat ini sahaja kelas Maklimah. Maklimah harap antum semua dapat faham dengan apa yang Maklimah dah sampaikan dan juga dengan bahan yang Maklimah dah sediakan seringkas-ringkasnya. Jadi Maklimah sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.